Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli wal i'timadi wal i'tisami illa 'ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa qaliluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat menyambung bacaan kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin ataupun ringkasan bagi kitab Riyadhus Shalihin. Hari itu kita dah pun masuk memulakan bab yang seterusnya, iaitu tentang kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajak kepada kebaikan. Baik, tajuk yang kita baca ini mengupaskan tentang dua topik, iaitu topik pertama iaitu kelebihan orang yang menuntut ilmu, dan topik yang kedua kelebihan orang yang mengajak kepada kebaikan. Baik, tetapi kenapa dua tajuk ini disatukan? Dia seumpama dua dalam satu. Baik, di sana kerana kebiasaan orang yang menuntut ilmu, dia mesti akan menyampaikan ilmu tersebut. Orang yang menuntut ilmu, dia mesti akan mengajak orang lain juga kepada apa yang dia tuntut itu tadi. Maka menuntut ilmu, salah satu tuntutannya adalah kita mengamalkan ilmu yang kita belajar. Salah satunya, setelah mana kita tahu, kita dipertanggungjawabkan untuk sampaikan pula kepada orang yang lain. Baik. Yang kedua, bila mana kita cakap menuntut ilmu, di dalam menuntut ilmu mesti ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mesti ada. Setiap kali kelas mesti kita akan ceritakan kita mengajak mempromosikan kebaikan, dan setiap kali kelas mesti kita ceritakan tentang larangan-larangan. Baik, maka di sana menunjukkan bagaimana menuntut ilmu itu bukan sekadar menuntut, bahkan di dalamnya masuk perkara-perkara yang lain. Sebab itu bila kita menuntut ilmu ni, dia masuk di antara perkara yang mulia. Baik. Yang ketiga, sahabat-sahabat rahimakumullah, setiap orang yang menuntut ilmu ini, dia mesti ada sesuatu benda yang dia inginkan. Baik, maka di antara salah satu tuntutan orang yang menuntut ilmu yang paling mulia, kerana menuntut ilmu itulah menjadikan mereka kenal akan agama. Dan ilmu yang kita sebutkan di sini adalah ilmu berkaitan tentang ilmu akhirat. Sebab itu dia lebih mahal dan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, disebabkan itu kita telah pun cerita pada minggu yang lalu, ataupun belum baca lagi ya? Lepas cuti hari tu belum baca lagi? Oh, belum lagi? Okey, baik. 2 minggu yang lalu pula. Ini cerita lama lah ni. Saya tak tahu saya dah cerita ataupun tidak. Saya pernah sebut dahulu, saya tak pasti di sini ataupun di mana, kisah seorang yang paling jauh berjalan untuk menuntut ilmu. Di sini ya? Okey. Kalau dah sebut, siapakah dia? Okey. Pasal dah ingat tadi belum sebut. Baik. Okey, baik. Siapakah dia?
Okey, siapakah gerangannya? Seorang yang penuntut yang paling jauh perjalanan. 2000 km ingatlah, tapi perjalanan Bukan 2000, 7000 km. 7000 km. Okey, siapakah dia? Seorang yang paling jauh dia berjalan. 7000 km dia berjalan untuk menuntut ilmu. 7000 km. Dia berjalan daripada Andalus. Andalus kat mana ni? Andalusia dekat Masjid Al-Azim ada satu. Bawah tu CIMB. Okey, baik. Andalusia sampai ke Baghdad. Baghdad jarak 7000 km. Ibnu Makrat. Apa nama? Ibnu Makrat atau siapa? Statik pun dah salah dah. Ibnu Maklat, bukan Makrat. Okey, Ibn Maklat. Okey ni. Ibnu Maklat di antara salah seorang di kalangan salafun salih, berjalan sejauh 7000 km hanya sekadar nak dapatkan hadis. 7000 km dia jalan. Bila dia mendengar di Baghdad ada seorang lelaki yang alim, yang mana padanya ada hadis-hadis, dia telah pun kumpulkan hadis, maka Ibnu Maklat ni nak ambil hadis tersebut. Maka apa dia buat? Dia berjalan kaki tanpa menaiki sebarang kenderaan, iaitu daripada Andalusia kat mana? Andalus, Spain ataupun Cordoba. Okey, Cordoba tu, bandar Cordoba tu, dia berjalan pergi ke Baghdad sejauh 7000 km. Baik. Sampai dah di bandar Baghdad, dekat pintu gerbang. Dulu-dulunya setiap bandar-bandar besar, maka mereka ada pintu masuk. Damsyik ada pintu masuk dia, Mekah, Madinah ada pintu masuk dia. Sebab tu ada disebut kalau pergi ke Masjidil Haram, Babus Salam. Babus Salam tu asalnya bukan pintu masjid. Asalnya dia adalah pintu gerbang, pintu masuk utama nak masuk pergi ke Masjidil Haram di zaman dahulu. Zaman hari ini telah pun dikecilkan, dijadikan pintu, salah satu daripada pintu masjid. Baik, begitu juga di Damsyik ada satu pintu dinamakan Bab Al-Musalla. Dia ada bab musalla untuk orang Islam untuk terus masuk ke situ sampai ke Masjid Al-Umawi di Damsyik, dan juga ada bab Tuma. Bab Tuma pintu masuk untuk orang Kristian, dia akan masuk sampai ke kawasan gereja dia orang. Baik, begitu juga di Baghdad, begitu juga di Madinah dan semua tempat-tempat yang lain. Sehingga disebut di dalam hadis, Mekah dan Madinah ini setiap pintu masuknya dijaga oleh para malaikat. Semaknanya ada pintu masuk dia. Baik. Tahu tak di Madinah, di Mekah, penjaga pintu masuk Mekah siapa dia? Siapa tahu? Sekarang ni. Penjaga pintu masuk Mekah. Siapakah mereka? Siapa tahu? Baik, siapa pergi ke Masjidil Haram, bila dia pergi ke Masjidil Haram ni, setiap laluan yang dia nak menghalau ke masjid tu, apa yang dia akan jumpa di tengah jalan? Ingat balik, siapa yang pergi buat umrah? Jumpa apa yang paling banyak selain daripada manusia? Ada apa benda yang paling banyak? Tak tahu. Merpati, burung merpati. Betul? So burung merpati itu orang Arab memanggilnya dengan panggilan Rubbatul Ka'bah ataupun Rubbatul Bait. Rubbatul Bait ni apa? Penjaga rumah Allah adalah burung merpati. Sebab setiap pintu masuk ke, siapa yang nak masuk ke Masjidil Haram, mesti dia akan jumpa ribuan, puluhan ribu burung merpati yang akan ada di hadapan tu. Menariknya burung merpati ni tak masuk masjid. Dia tak masuk dalam masjid, dia tak tersesat sampai pergi kawasan area orang tawaf tu, melainkan dia hanya akan berada pada setiap laluan pintu masuk sahaja. Mungkin ada orang kata sebab ada orang bagi makan. Itu bukan soal bagi makan, tapi memang daripada dulu sampai ke hari ini akan ada burung tersebut. Termasuklah di Madinah. Sebab tu orang Arab mengenali burung merpati ini dengan panggilan Rubbatul Bait, penjaga rumah. Ataupun penjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, so Ibnu Maklat dia berjalan kaki sampai di pintu kota Baghdad. Dia pun tanya, siapa boleh tunjukkan pada saya rumah iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, kerana aku nak bertemu dengannya, nak berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian bila disebut nama Imam Ahmad bin Hanbal, semua orang kata sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal ini dia telah ditahan
oleh kerajaan untuk tahanan rumah dan tidak diizinkan lagi dia untuk mengajar pada waktu tersebut. Rupa-rupanya cerita agamawan digam ni bukan zaman hari ni, zaman dulu lagi dah ada. Muhammad bin Hanbal tak dibenarkan mengajar. Jadi dia sedih lah, dia jalan dah 7,000 km. Alang-alang dia kata dah datang, dia tetap nak pergi jumpa. Bila dia pergi jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dia pun cakap, saya datang nak belajar hadis. Dia kata, minta maaf, aku dah tak boleh ajar engkau. Siapa pun aku tak boleh mengajar. Tapi dia kata, aku ni lain daripada orang yang lain. Aku datang sejauh 7,000 km berjalan kaki. Kalau engkau tak berikan aku belajar, dia kata, alangkah malangnya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal kesian pada dia. Imam Ahmad bin Hanbal kata macam inilah. Engkau berlakonlah jadi seorang pengemis. Engkau jadi seorang pengemis. Tiap-tiap hari engkau datang seumpama seorang pengemis, berikan salam di depan pintu rumah aku ni, aku akan keluar dan aku akan bacakan kepada engkau hadis. Sehari satu hadis. Setiap hari dia akan datang bagi salam, Assalamualaikum. Maka pada waktu tu Imam Ahmad keluar dan bacakan hadis kepada dia. Besok datang lagi, besok datang lagi, besok datang lagi. Sampailah Imam Ahmad bin Hanbal dibenarkan untuk mengajar pada waktu tersebut. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, engkaulah orang yang paling, inilah pelajar agama yang sejati. Kerana apa? Dia sanggup berjalan dalam satu jarak yang jauh semata-mata nak dapatkan hadis. Itu orang yang pertama. Yang kedua, orang yang paling lama belajar pula. Paling lama belajar. Di antara yang direkodkan di dalam sejarah adalah anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Anak murid Imam Asy-Syafi'i ini bernama, kan dah lupa. Okay. Nama apa? Rabi'. Bernama Rabi'. Okay, nama dia Rabi'. Rabi' ini menuntut ilmu dengan Imam Syafi'i, tapi dia bukan orang yang cerdik. Pasal lama tu kenapa? Sebab dia tak pandai-pandai. Sehingga kan Imam Syafi'i ni pernah berkata kepada dia, kalaulah ilmu ini boleh disuap masuk ke dalam mulut, engkaulah orang pertama yang aku suap. Kenapa Imam Syafi'i kata macam tu dekat dia? Kalau ilmu boleh disuap masuk dalam mulut, nescaya engkau orang pertama yang aku suap. Agak-agak kenapa Imam Syafi'i cakap macam tu dekat Rabi' ni? Tahu tahu? Kenapa dia kata? Sebab apa dia tak cakap dekat orang lain tapi dia cakap dekat Rabi' tu? Kalau ilmu ni boleh suap, aku dah suap dah ilmu ni masuk dalam mulut engkau. Tapi ilmu tak boleh suap. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu mesti dipelajari. Dia bukan diwarisi ataupun boleh diberikan begitu sahaja. Baik, ustaz tu bagus. So, dia bagi kat saya ilmu semalam. 2 ilmu dia bagi kat saya. Kau jangan duduk. Okey, baik. Sampaikan lain. Berikan ilmu ataupun mendapat ilmu tu satu benda yang lain. Kenapa Imam Syafi'i cakap macam tu? Kalau ilmu boleh disuap, engkau orang pertama yang aku suap. Siapa tahu? Kenapa? Sebab orang tu tak boleh ingat langsung. Okay, sebab dia cakap macam tu dekat Rabi' kerana dia tunjukkan kesungguhan dia. Ada orang lain dia datang sehari, besok dia tak datang. Itu mungkin tak peduli. Dia bukan nak belajar. Tapi kalau orang yang belajar ni, walaupun dia tak dapat, tapi dia datang juga. Dia datang juga, dia duduk depan juga. Orang beli kitab, dia beli kitab. Orang tulis, dia tulis. Orang mengapai, dia mengapai. Tapi dia tak dapat. So maknanya ada effort dia. Ada effort dia untuk belajar. Tapi dia tak dapat ilmu tu. Belum sampai masa untuk dia dapatkan ilmu tersebut. Ada orang Allah rezekikan dia belajar sikit, dapat banyak. Alhamdulillah. Ada orang dia Allah bekalkan rezeki dia boleh belajar dan mengajar. Alhamdulillah. Ada orang Allah jadikan rezeki bagi dia boleh belajar sepanjang hayat tapi tak dapat. Belajarlah dia. Alhamdulillah juga. Itu juga kebaikan. Ada orang Allah berikan apa dekat dia, satu apa pun tak dapat. Okay, baik. Tapi at least dia dapat. Setelah menariknya, disebabkan kerana kesabaran dia dalam menuntut ilmu ni, setelah 40 tahun, barulah dia dapat faham. 40 tahun dia belajar, baru dia dapat faham. Maka setelah dia dapat faham, kata Imam Syafi'i kepada anak murid dia ni, engkaulah anak murid yang sejati dan engkaulah penuntut ilmu yang sejati. Sehingga Imam Syafi'i meletakkan satu tempat khusus kepada anak murid dia ni, menghormati akan kejuhudan ataupun kesungguhan yang dia telah pamerkan selama 40 tahun itu tadi dalam menuntut ilmu. Baik. Saya menuntut ilmu bukan cerita kita tak menuntut sahaja, alim cerita yang lain. Okay, tapi menuntut ilmu seingat saya seawal usia 17 tahun.
Yang di sekolah menengah tu belajar, waktu tu belajar. Mungkin sebab orang lain belajar, kita belajar. So start bermula 17 tahun, seolah-olah macam mula balik daripada awal. Belajar 17 tahun, 18, 19, 20. So saya rasa nikmat belajar yang paling sedap ni ketika berusia 18, 19, 20, 21. Okey, dalam lingkungan umur yang macam tu paling seronok sebab otak kita tengah fresh. So kerja saya menghafal tiap-tiap hari, menghafal. Sampai ke satu tahap tu saya menghafal dan saya tak tahu macam mana nak gunakan, bila saya nak gunakan, apa yang ada dalam kepala saya pun tak tahu. Kita pun tak tahu kita ada ilmu ke tidak. Baik. Jadi setelah saya menghafal, saya ingat saya satu kitab tu saya menghafal 1225 baris. Satu kitab yang tebal tu, semua hafal. Jadi saya tanya, saya kata saya dah habis hafal. Masalahnya saya tak tahu macam mana nak guna dan bila masa saya nak guna. Kata guru saya, dia kata ya bunai, wahai anakku, dia kata ilmu akan sentiasa berada dengan engkau di mana saja engkau berada. Nak tahu ilmu itu apa? Dia akan sentiasa berada dengan kita di mana kita berada. Kalau kita pergi ke pasar, ilmu itu akan ikut kita pergi ke pasar. Beza ilmu dengan harta. Harta kita pergi ke pasar, harta kita tinggal kat rumah, tinggal dekat bank, tapi tidak ilmu. Di mana saja tempat engkau pergi, ilmu itu akan ikut engkau sampailah ke liang lahat, sampailah ke akhirat kelak, ilmu itu akan berada dengan kita. Baik, jadi dia kata tunggu masa engkau belum lagi, dia kata. Nanti sampai ke satu masa engkau akan tahu yang engkau ni ada ilmu atau tak ada ilmu. Sungguh bila kita berada dalam beberapa situasi, sama ada soalan orang tanya pada kita ataupun saat ketika kita berhadapan dengan sesuatu perkara, waktu tu baru kita tahu yang kita ni ada ilmu atau tak ada ilmu. Bila kali pertama orang minta saya ni bagi kuliah subuh, saya pun dah blank dah, sudah spontan pula. Selesai bagi salam, zikir, doa, dia orang kata ustaz, alalang ustaz dah balik, bagi dah sikit tazkirah pada kami. Bila dia minta bagi tazkirah tu, saya dah blank, tak tahu nak cakap apa, tapi tak apa, kita mulakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tiba-tiba benda tu dia datang. Dia datang, start sebut, dia datang. Dia datang seumpama macam memori yang Allah datangkan. Sebab tu kalau orang tanya, bukanlah nak kata saya hebat, tidak. Tapi bila saya belajar, mengajar, adakah saya catat dulu ayat Quran ataupun hadis yang saya nak baca? Tak. Habis dari mana-mana dia datang? Dia datang automatik. Automatik dia akan datang, iaitu dalam bentuk dia seumpama macam satu skrin dia akan datang. Satu ayat, satu hadis, satu cerita, dia akan datang, automatik dia datang. So itulah maksudnya ilmu itu dia datang ketika saat kita perlukan dia. So begitulah dia yang dinamakan dengan ilmu. Maka Rabi' salah satu tokoh ilmuwan yang 40 tahun menuntut ilmu. Yang kedua Ibnu Makhlad, orang yang paling jauh berjalan untuk nak menuntut ilmu. Baik, ada lagi orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini iaitu siapa dia tadi? Ibnu Makhlad, kemudian Rabi', kemudian siapa dia yang ketiga yang saya nak ceritakan? Rabi'. Nama dia Rabi', anak murid pada Imam Syafi'i. Rabi'. Ada ain, Rabi'. Baik. Hari ni mungkin ada di antara kita, ustaz, makcik ni dah umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bolehkah kami ni belajar lagi? Contoh orang yang berusia 40 tahun ke atas. Baik, saya sebutkan. Dalam ramai-ramai tokoh fuqaha ni di kalangan ulama-ulama mazhab yang hebat. Yang kita kenal 4, tapi sebenarnya lebih daripada 4, belasan orang di kalangan tokoh mujtahid. Salah seorang daripada mereka adalah Fuzail bin Iyaz. Fuzail bin Iyaz ini, dia ni seorang lelaki yang asalnya bukan orang yang baik. Kalau ayahanda kita hari ni mungkin pernah dengar nama Ismail Kerbau. Pernah dengar nama? Ismail Kerbau. Okey, siapa dia Ismail Kerbau? Dia bapa something lah dulu tahun 80-an. Saya kecil-kecil, budak-budak sangat lagi. Tapi dulu hobi kita suka membaca surat khabar. Sebab tak ada benda bahan bacaan kat rumah. Kalau bapak saya bawa balik surat khabar tu, saya akan baca start pada muka surat depan sampai muka surat belakang. Sebab kita belajar membaca. Jadi selalu lalu tengok cerita pasal Ismail Kerbau ni. Ismail Kerbau, orang panggil Ismail Kerbau. Ismail Kerbau ni cerita kebetulan dia orang Kedah.
Dan kampung dia dengan kampung saya ni tak adalah jauh, sekitar 15 ke 20 minit. Ceritanya memang handal, samsing, sehingga kan kalau dia pergi kedai ni, orang tukang kedai tu kata, ambil lah apa yang kau nak ambil. Kau jangan buat apa-apa dekat aku cukup. Kau jangan buat jahat. Takut orang dekat dia ni. Baik. Kalaulah Ismail Kebau macam tu, ada seorang tokoh nama Fuzail bin Ayas yang saya nak ceritakan ini. Dia ni bukan sekadar orang takut, bahkan sebut nama dia orang tak berani. Kalau orang tengah ramai-ramai ni, tiba-tiba orang kata Fuzail datang, lari semua orang. Sebab dia ni orang, kalau dia datang tu dia akan buat kerosakan, dia akan buat kekacauan. Tapi yang kata Allah nak bagi kebaikan pada seorang ni, satu malam ni ada dua riwayat. Riwayat pertama kata dia nak pergi bertemu dengan kekasih hati dia, satu. Yang kedua mengatakan dia nak pergi merompak di waktu malam. Saya tak pasti, tapi apa yang saya baca, dia nak pergi merompak, dia naik di atas bumbung rumah orang. Ketika berada kat atas bumbung, dia terdengar tuan rumah membaca ayat Al-Quran. Ayat surah Al-Hadid, ayat 16. Al-Hadid ni maknanya besi. Besi boleh lembut. Hati manusia ni keras sangat ke sampai tak boleh lembut. Ayat yang ke-16, ayat berbunyi, Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Allah tanya soalan. Kawan tu baca je. Tapi dia ni sebab dia faham bahasa Arab. Bila dia dengar ayat ni, macam seumpama Allah tanya dia. Allah tanya dia seumpama. Sebab tu orang ni kadang kalau Allah nak bagi hidayah ni dalam keadaan yang pelik dan luar biasa. Kita tak sangka. Bila dia duduk kat atas bumbung, tuan rumah baca. Dia kata, engkau yang duduk kat atas bumbung rumah aku. Okey, baik. Alam ya, bila masa hati engkau ni nak rasa takut, bila masa hati engkau nak rasa takut dengan ayat-ayat yang kami turunkan, engkau tak rasa takut ke dekat Allah dengan ayat yang kami turunkan? Allah kata lagi, wala takunu kallazina utul kitaba min qabl. Jangan kamu jadi seumpama umat yang terdahulu, kami berikan pada mereka kitab. Fatala alaihimul amad, tapi dia tak pedulikan kitab tu, dia tinggalkan kitab ini dalam satu tempoh masa yang amat lama. Faqasat qulubuhum, dan keraslah jadi hati mereka disebabkan mereka tidak mempedulikan ayat Al-Quran. Dia dengar saja ayat tu, dia jatuh terduduk. Dia kata, ya Allah, jauhnya aku ni berjalan. Jauh sangat. Sesat yang teramat jauh. Dia kata, takkah aku tak terasa dengan apa yang disampaikan tu tadi? Ayat Al-Quran tu menjadikan dia berpusing 360 darjah. Akhirnya, dia kembali balik ke jalan yang benar, bertaubat dan memulakan kehidupannya dengan dekat pada agama. Sehingga dia ni bermulakan belajar balik daripada awal ketika berusia 40 tahun. Umur dia 40 tahun baru dia start belajar. Dan ketika itu apa Allah berikan pada dia? Allah berikan kefahaman dan dia akhirnya menjadi seorang tokoh yang luar biasa. Dia di antara salah seorang tokoh sebaris dengan Imam Asy-Syafi'i. Itu yang nama Fuzail bin Ayas, asalnya adalah seorang samsing. Ada orang yang kedua bernama Abdullah Al-Mubarak. Tuan-tuan mungkin kan nak baca kisah Abdullah Al-Mubarak ni, boleh beli buku satu karangan Dr. Kamilin Jamilin. Dia ceritakan tentang Abdullah Al-Mubarak ni. Abdullah Al-Mubarak ni suka berhibur, main muzik, duk main gabus, minum arak, macam-macam lah, berhibur lah macam orang muda hari ni. Tiba-tiba satu hari waktu tengah duk main gabus tu juga terdengar ayat yang sama, ayat 16. Sebab tu ayat 16 surah Al-Hadid ni satu ayat yang menyebabkan ramai orang berpaling daripada jahat jadi baik. Ayat 16 surah Al-Hadid. Cuba buka tengok ayat 16 surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat yang 16, ayat ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Baik, surah Al-Hadid. Nama surah tu surah besi. Seolah-olah simbolik Allah nak katakan besi keras tapi boleh lembut. Hati engkau ni yang keras ni tak boleh lembut langsung dengan ayat Al-Quran. So satu Allah saja nak jentik otak kita ni supaya fikir. Takkan tak ada feel baca Quran. Kau tak ada rasa apa dengan Al-Quran ni yang kami turunkan. So awas, jangan tinggalkan Al-Quran, kerana siapa yang tinggalkan ditakuti hatinya akan jadi keras. So ayat itu menjadikan dia berpaling daripada orang yang sesat, kembali balik ke jalan Allah dan akhirnya menjadi seorang tokoh yang alim. Jumpa kan? Tengok ayat dia. Okey, baik. So itu beberapa nama yang boleh kita tunjukkan contoh
iaitu orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Baik. Sekarang kita akan baca hadis. Ayat Quran tu semua kita dah baca kan? Dah kan? Okey, sekarang kita nak baca hadis. Yang pertama ni hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Baik, Abu Musa Al-Asy'ari ni saya tak tahu saya cerita ke tidak pada minggu lepas kisah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ni salah seorang sahabat Nabi di kalangan kabilah Al-Asy'ariyin. Al-Asy'ariyin satu kabilah yang tinggal di Madinah. Dia ni asal bila dia dapat ilmu dia tak apa, dia amalkan. Dapat ilmu dia amalkan, dapat ilmu dia amalkan. Tapi satu hari ni Nabi SAW sebut dekat para sahabat. Ramai-ramai para sahabat ni Nabi katakan, "Ma balu aqwamun la yufaqihuna jiranahum wa la yu'allimunahum wa balu aqwamun la yatafaqahuna min jiranihim wa la yata'allamuna minhum." Apa pandangan kalian? Ada orang dia ada ilmu, dia tak sampaikan ilmu, tak ajar ilmu pada orang dan tidak menjadikan orang lain faham dengan ilmu yang dia ada. Kemudian Nabi kata lagi, apa pandangan kalian? Ada orang yang dia tahu ada orang yang alim, tapi dia tak pergi ambil ilmu daripada orang alim tersebut. Ataupun dia tahu ada orang yang mengajar, dia tak pergi belajar dengan orang yang mengajar tersebut. Akhirnya Abu Musa ni hebat, para sahabat ni setiap kata-kata Nabi ni mereka anggap macam dikatakan pada mereka. Dia terasa hati. Sebab dia buat macam tu, dia tak ajar pun jiran-jiran tetangga dia. Dia main jumpa Nabi, dia kata, kau cakap pasal aku ya ke, ya Rasulullah? Nabi ulang benda yang sama, maka kata Abu Musa, semenjak hari tersebut tiadalah yang aku belajar ataupun aku dapat, melainkan aku akan sampaikan pula kepada orang yang lain. Itu Abu Musa. Abu Musa Al-Asy'ari ni juga di antara salah seorang yang amat kasih kepada Nabi SAW, kasih yang sungguh-sungguh. Kalau dah beberapa hari, sehari tak tengok muka Nabi ni, dia dah jadi tak boleh duduk. Satu hari dia kata, aku baru saja balik daripada masjid. Dah jumpa dah Nabi balik ke rumah ni. Duk terbayang, duk teringat dekat Nabi lagi. Dia kata hari ni tak boleh jadi. Aku nak pergi berkhidmat untuk Nabi. So dia keluar daripada rumah dia, mandi, pakai baju cantik. Keluar pergi ke masjid, tengok-tengok Nabi tak ada. Dia orang kata Nabi pergi ke Quba. Ikut jalan Quba tu dia pergi, rupanya Nabi tengah healing. Waktu tu duduk kaki letak dalam perigi, duduk kat atas perigi. Dia pergi minta izin untuk nak jaga dan berkhidmat, dan Nabi izinkan dia berkhidmat hari tersebut menjadi penjaga pintu pada kebun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari juga diceritakan dia ni mempunyai satu kelebihan. Apa kelebihan Abu Musa Al-Asy'ari? Satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Pergi ke satu tempat, on the way nak balik, lalu di hadapan rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika lalu di hadapan tersebut, tiba-tiba Nabi SAW berhenti di hadapan rumahnya kerana terdengar suara Abu Musa Al-Asy'ari yang sedang membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran dengan suara yang nyaring. Maka keesokan pagi setelah mana bertemu dengan Abu Musa, kata Nabi SAW puji Abu Musa Al-Asy'ari dengan berkata, "Ya Abu Musa, laqad utita bimazamiri ahli Daud." Wahai Abu Musa, engkau telah mengingatkan aku akan suara merdunya suara Nabi Allah Daud alaihissalam. So dia di antara sahabat yang mempunyai suara yang merdu bila dia membaca Al-Quran, menjadikan orang lain akan terpegun. Itulah dia Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis ini direkodkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Hadis ini Nabi SAW menceritakan akan diri dia dan ilmu. Dan juga manusia berkaitan dengan ilmu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, "Masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal 'ilm kamasali ghaisin asaba ardan." Nabi kata, perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang diutuskan Allah kepada aku. Baik. So disebut di sini dua benda, petunjuk dan ilmu, hudan wal 'ilm. Al-huda dan juga al-'ilm. Ada dua perkataan penting yang kita jumpa dalam hadis ni. Yang pertama perkataan huda, yang kedua perkataan al-'ilm. Baik. So kalau siapa perhatikan hadis, dalam hadis tu permulaannya dia mengatakan perumpamaan di antara al-huda dan juga al-'ilm.
Baik, perumpamaan di antara petunjuk dan juga ilmu. Okey, petunjuk dan juga ilmu. So di sana menunjukkan dua benda ini adalah dua benda yang amat penting. Dan disebut kalimah huda sebelum daripada ilmu. Kebiasaan ada orang dia melalui ilmu dia dapat petunjuk. Ada orang daripada petunjuk menghasilkan ilmu. Huda datang daripada Allah. Ilmu pun datang daripada Allah. Tetapi huda ini Allah boleh berikan pada siapa pun yang dia nak. Adapun ilmu ini adalah perlu dalam bentuk dicari, ikhtiar. Al-ilmu la ya'ti illa yata'atta bih. Ilmu ini mesti didatangi. Adapun huda ni dia boleh mendatangi kita. Allah boleh beri petunjuk pada siapa pun yang dia nak. Apa dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak mampu bagi petunjuk pada manusia, tapi Allah dia boleh bagi petunjuk pada siapa pun. So siapa yang dapat petunjuk ini, alhamdulillah, Allah nak bagi petunjuk. Tetapi di sana ada satu benda yang lain, iaitu al-ilm. Ilmu ni Allah bagi juga, tapi Allah bagi dengan cara kena pergi cari. Baik, tiba-tiba seorang ustaz, ada seorang ustaz tiba-tiba jadi terkenal. Siapa pun tak kenal dia sebelum ni, tiba-tiba jadi terkenal. Kita pun pergilah temu ramah. Assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam, nak tanya ustaz lah. Ustaz belajar di mana? Hebat ustaz ni. Ustaz belajar di mana? Saya tidak belajar di mana-mana. Allah yang bagi. Kita pun muskil. Tak belajar, tiba-tiba jadi alim. Macam mana datang ilmu tu? Dia kata, saya tengah tidur, tiba-tiba saya bangun, saya dapati saya dah ada ilmu. Apa kita kata? Ustaz Jaya duk membongak sangat ustaz. Okay, baik. Tak mana ada orang dapat ilmu tanpa belajar. Itu namanya pembohong. Okey, tak ada. Ada seorang ustaz, tak payah sebutlah nama dia. Mula-mula ustaz ni dia datang pada bulan Ramadan 4-5 tahun yang lepas. Naik mendadak kerana satu tazkirah Ramadan yang dia sampaikan. Orang kata bagus, garangnya, dia maksud dia marah dekat orang tu. Tapi bagus, asalnya nasihat. Akhirnya nama dia terkenal. Last sekali semua negeri halang dia daripada berceramah. Selangor halang, Kedah halang, Penang halang, Negeri Sembilan halang, wilayah halang, dan orang yang tidak dibenarkan untuk menyampaikan ceramah. Kenapa? Kerana satu statement yang dia keluarkan. Bila ditanya daripada mana dia belajar, dia mengatakan dia dapat ilmu ladunni. Allah bagi dekat dia. Saya tak ada guru, dia kata. Allah bagi ilmu pada saya. Statement tu menjadikan akhirnya dia dah mula start merapu, cerita benda pelik-pelik. Mula orang dapat kenal. Dia punya kesilapan yang fatal, kesilapan yang besar. So sebab tu ilmu perlu dipelajari. Huda, hidayah ni Allah bagi. Ilmu Allah bagi, tapi mesti dengan cara dia datang tak datang secara begitu, bahkan dia datang dengan sebab. Baik. Okey, ilmu Allah bagi. Macam mana cara nak dapatkan ilmu yang Allah bagi ni? Salah satunya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah berkata, bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu. Okey, orang yang bertakwa Allah akan datangkan kepada dia ilmu. Dan orang yang bertakwa ni dia mesti nak belajar ilmu. Termasuk juga orang yang beriman. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. So dua perkataan yang penting, al-huda dan juga ilmu. Dua benda ni benda yang kita kena cari dalam hidup. Carilah petunjuk daripada Allah. Petunjuk ni nak cari dekat mana ni? Macam mana nak dapatkan petunjuk? Ada dua tempat saja boleh dapat, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik, simpulnya bunyi macam simpul, nak dapatkan petunjuk daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi macam mana? Sama juga, kembali balik pada ilmu, kena dalam majlis ilmu juga. Baik, next dia kata lagi. Dia kata perumpamaan petunjuk dan juga ilmu ni dan juga aku yang Allah bangkitkan. Kamathali ghaisin asaba ardhan, macam hujan yang turun ke bumi. Wal ushba al kasir, ada satu kawasan tanahnya subur. Dia kata fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'. Kemudian dia kata ada satu kawasan tanahnya amat subur, suburnya sehingga dia boleh menyerap air dengan baik. Baik, kemudian setelah tanah yang subur itu menyerap air, fa'ambatatil kala', maka tumbuhlah iaitu rumput. Fa'ambatatil kala' wal ushbal kasir, tumbuhan-tumbuhan pun mula tumbuh, menumbuhkan pepohon dan rumput basah yang banyak. Macam mana kita nak tahu tempat tu subur? Bila ada rumput. Okey, bila ada rumput, tanda tanah tadi tu subur.
Yang kedua, bila ada pokok yang tumbuh di tanah tersebut, itu menandakan kawasan itu kawasan yang subur. Maknanya bila turun hujan, kawasan tadi itu tiba-tiba terus naik rumput dan juga naik pokok. Baik, kenapa dikatakan tempat tu subur? Sebab tempat tu tak ada siapa tanam pokok pun. Tapi dia naik sendiri, tanpa ditanam, dia naik. Apa punca dia naik? Disebabkan hujan yang turun, tanah tu tadi tanah yang subur. Baik, kemudian dia kata lagi. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'. Okey, baik. Fa nafa'allahu bihan nas. Dia kata lagi, ada pula satu kawasan tanahnya keras. Okey, tanah yang keras. Ajadibu amsakatil ma'. Tapi disebabkan tanah dia keras, dia boleh apa? Dia mampu menahan air, menadah air. Fa nafa'allahu bihan nas. Maka Allah jadikan, memberikan manfaat kepada manusia. Baik, fasyaribu wasaqau wazara'u. Orang pun ambil daripada air tersebut, minum, kemudian siram pokok, bercucuk tanam daripada air itu tadi. Okey, so faham? Tanah pertama turun hujan, keluar pokok, tanah subur. Tanah kedua, tanah keras. Bila turun hujan, dia akan jadi takungan. Okey, dia akan jadi tempat takung air. Jadi orang dapat ambil air daripada tempat takungan itu tadi. Baik, kemudian wa asabat minha ta'ifatun ukhra. Ada tempat yang ketiga, turun hujan juga. Okey, turun hujan juga. Innama hiya qi'anun. Adapun tempat tersebut, iaitu kawasan luas yang tidak mempunyai tempat yang ketiga, kawasan tanahnya yang macam mana? Tanah yang luas, yang tidak mempunyai tumbuhan. Tanah luas lah, macam padang pasir, di mana ia tidak mampu menahan air dan tidak menumbuhkan rumput. Bila hujan turun, ke mana perginya? Dia akan terus serap ke bumi dan tak ada apa pun yang keluar. Baik, kemudian dia kata, wala tumbitu kalaan, dan tak tumbuh sebatang pokok dan sedikit rumput pun. Fadzalika masalu man faqaha fi dinillah. Dan begitulah perumpamaan orang yang faham dengan urusan agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih. Dan Allah bangkitkan aku dan Allah jadikan iaitu petunjuk dan apa dia juga kata, dan segala petunjuk dan ilmu yang diutuskan oleh Allah kepada aku dapat memberikan manfaat kepadanya. Baik, fa'alima, maka dia pun apa dia buat? Maka dia mempelajari, wa'allama, maka dia mengetahui dan mempelajari dan mengajarkan pula kepada orang yang lain. Baik, wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah allazi ursiltu bi. Kemudian dia kata, yang lain pula adalah perumpamaan orang yang tidak mahu mengangkat kepalanya kepada perkara itu, iaitu serta tidak ingin menerima petunjuk Allah yang diutuskan aku dengannya. Baik. Okey, sekarang dalam hadis ni dah baca kan, ada berapa contoh Nabi bagi? 3 contoh. Satu contoh, tanah subur. Tanah subur. Okey, contoh kedua, tanah keras. Contoh ketiga, tanah apa orang panggil tanah lapang ni? Tanah luas, tanah gersang ya? Tanah gersang ke yang gersang ya? Boleh gersang ha? Gersang tanah gersang. Okey, ada 3 contoh. Okey, tanah subur, tanah keras, tanah gersang. Baik, 3 perumpamaan ini. Kemudian yang seterusnya, Nabi SAW juga dalam hadis ini juga menyebut berkaitan tentang hujan. Okey, hujan ni ya. Baik. Okey, sekarang kita nak terjemahkan hujan. Okey. Kemudian Nabi SAW, tak apa, kita ambil hujan. Hujan dia ada 2 benda yang Nabi tamsil. Nabi jadikan misalan. Yang pertama hujan, yang kedua 3 jenis tanah. Hujan yang kita sebutkan tu apa dia? Hujan, masuk hujan di sini. Siapa tahu? Okey, betul lah hujan tu sumber air. Tapi kita nak ambil faham di sebalik hadis ni. Apakah dia hujan tu? Hujan tu ilmu, hujan tu baja. Apa dia? Petunjuk. Okey. So Allah datangkan kepada manusia, iaitu berupa hujan ni, maksudnya boleh diterjemahkan dengan huda.
dan juga al-'ilm. Okey. Hujan ni seumpama petunjuk dan juga ilmu yang Allah datangkan. Allah datangkan kan melalui siapa? Huda dan ilmu ni datangnya melalui siapa? Daripada Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, datang daripada Nabi melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka Nabi menyampaikan. Maka menyampaikan ilmu dengan petunjuk ni tadi seumpama hujan yang turun. Baik, hujan yang turun ni tak semua orang suka. Dan tak semua hujan itu mendatangkan manfaat. Ada orang yang ambil manfaat, ada orang yang tidak. Okey, sekarang 3 ni jenis manusia. Ni tanah subur, jenis manusia tanah subur. Jenis manusia ni siapa dia ni? Ni kita lah ni. 3 ni okey adalah kita manusia. Okey, 3 jenis ni adalah kita manusia. Siapakah jenis kita ni yang mana? Yang pertama, tanah yang subur. Baik. Ada bunyi? Ke bateri? Bismillah. Tapi merah aja, nyala. Ha? Bismillah. Ha? Kembali satu lagi, okey. Bismillah, bismillah. Okey. Hop. Ya. Bismillah. Okey. Kat mana kita tadi? Okey, 3 jenis pegang jelah. 3 jenis manusia. Kita ni sama ada kita tanah subur ataupun tanah keras ataupun tanah gersang. Baik, 3 ni tengok sifat tanah subur yang pertama. Datang hujan, kemudian hujan tadi tu dia akan menumbuhkan rumput, menumbuhkan pokok. Maksudnya hujan tadi mendatangkan manfaat dan dia mampu juga beri manfaat pada orang yang lain, mendatangkan manfaat pada orang lain. Kumpulan yang pertama ni kumpulan siapa? Siapa dia kumpulan pertama? Siapa nak umpamakan pada hari ni tu siapa? Orang yang berilmu. Okey, baik, orang yang berilmu. Baik. Yang menyampaikan ilmu tersebut. Orang yang berilmu, kemudian dia menyampaikan ilmu tu tadi. Baik. Kemudiannya pula kumpulan yang kedua. Okey, orang yang dapat ilmu, ya ke tadi tak bagi manfaatkan? Bukankah ada orang datang minum daripada dia? Oh, yang kedua. Yang kedua. Oh, ingat yang ketiga. Yang kedua. Okey, yang pertama orang yang dia dapat ilmu, kemudian dia sampaikan ilmu tadi. Nampak jelas pada dia. Jelas pada dia dengan ilmu yang dia dapat tadi, dia amalkan ilmu tersebut. Okey, kemudian dia sampaikan pada orang. Kumpulan yang kedua ni Allah berikan pada dia ilmu, kemudian apa dia buat? Okey, dia tidak amalkan tapi orang dapat. Orang datang pada dia dan orang ambil ilmu tu tadi. Okey, itu pun masih lagi okey. Kumpulan yang ketiga, apa berlaku? Okey, orang yang bukan ada ilmu. Ilmu tu datang tapi dia tak dapat manfaat sedikit pun. Masuk kanan, keluar kiri dan tak jadi apa-apa pun. Tak ada kesan. Okey, so tu 3 perumpamaan yang bila Nabi SAW utuskan pada manusia ni, siapa yang ambil manfaat daripada Nabi? Kumpulan pertama, generasi yang awal. Mereka ambil dan mereka amalkan, mereka sampaikan. Akhirnya mereka mewariskan pula pada orang yang lain. Kumpulan yang kedua, dia jadi tempat. Tempat ni contoh, kita boleh umpamakan kalau di sini, yang pertama, guru, seorang alim. Tanah keras ni seumpama tempat. Tempat yang kita sedang belajar hari ni, iaitu gedung ilmu. Orang datang. Ataupun mungkin orang yang menulis. Maka orang mengambil manfaat daripada apa yang dia tulis tadi. Tempat yang ketiga ni, dia tak ada langsung keinginan untuk nak menuntut ilmu. Tak maulah. Sebab tu dia, conclusion dia ataupun climax kepada hadis ni, dia kata, perumpamaan orang yang tidak mahu mengangkat kepalanya kepada perkara itu. Maksudnya dia tak peduli langsung. Hujan ke, ribut ke, dia buat tak tahu saja. Tak ada apa benda yang dia dapat. Baik, ada bunyi? Macam tu. Okey. Baik. Kemudian apa berlaku? Orang yang
Yang ketiga ni dia kata orang yang bila dia dapat ilmu ataupun dia tahu ada ilmu dekat satu-satu tempat, apa dia buat? Tak ada langsung usaha dia untuk nak dapatkan ilmu tadi. Bahkan dia tak peduli langsung dan dia abaikan. Maka begitulah perumpamaannya, dia tak akan dapat sebarang kebaikan pun. Jadilah dia seumpama tanah yang gersang, tanah yang tidak mendatangkan manfaat. Pada orang pun tak, pada diri dia pun tak, akhirnya jadi kering begitu sahaja. Maka itulah perumpamaan jenis-jenis manusia berkaitan tentang ilmu ni. Baik, apa pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni? Pengajarannya adalah dalam bab kelebihan orang yang mendapatkan ilmu, kemudian menyampaikan dia diumpamakan seumpama tanah yang subur. Tanah yang subur ni semua orang suka berbanding dengan tanah yang gersang. Di sana untuk dikaitkan dengan hadis ni, untuk kita lebih faham, ada satu kisah. 3 orang lelaki datang ke masjid. Lelaki pertama dia datang, memang dia datang ke masjid kerana dia nak menuntut ilmu. Dia tengok Nabi SAW tengah menyampaikan ilmu, dia datang, dia duduk depan sekali. Datang lelaki yang kedua, dia tahu ada majlis ilmu, oh ini majlis yang baik, tapi dia malu. Akhirnya dia pun duduk dekat belakang. Datang lelaki yang ketiga pula, dia ni pula tengok-tengok, alamak majlis ilmu, dia tak suka pada majlis ilmu, dia pun berpaling dan dia tinggalkan majlis tersebut. So ada 3 orang, pertama dia cari, yang kedua dia datang-datang, ada benda terjumpa dengan majlis ilmu, dia pun duduk. Orang yang ketiga, dia tengok ada majlis ilmu dan dia tak suka dan dia pun berpaling. Setelah mana yang ketiga tu berpaling, Nabi SAW tanya pada para sahabat, nak tak aku ceritakan kepada kalian tentang 3 orang ni? Orang yang pertama, dia mencari kelebihan dan kebaikan, Allah berikan kelebihan dan kebaikan pada dia. Orang yang kedua, dia nakkan pada kelebihan dan kebaikan, tapi dia malu, Allah juga malu pada dia. Orang yang ketiga pula, dia ni adalah orang yang melihat satu kebaikan, Allah berikan pada dia kebaikan, tapi dia tak nak, dia berpaling. Maka bila dia saat dia berpaling daripada Allah, Allah juga berpaling daripada dia untuk diberikan kebaikan tersebut. So maknanya, seseorang yang tidak cinta pada ilmu ni, bila mana dia tak kasih, hilang perasaan kasih pada ilmu, tak seronok dan tak suka, orang ini di antara orang yang tak suka pada pemberian Allah dan dia berpaling. Bila saat dia berpaling tu, Allah juga akan berpaling daripada dia dan dia tidak akan mendapat sebarang kebaikan pun daripada Allah. Baik, pengajaran daripada kisah ini kita rungkaikan di dalam satu hadis Nabi SAW. Jadi 4, jangan jadi 5. Jadi 4, jangan jadi 5. Apa dia maksud jadi 4, jangan jadi 5 ni? Kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Kalau boleh jadi orang yang alim, jadilah orang yang alim. Jadilah orang yang pertama adalah alim. Okey, alimun. Okey, sorry. Tu ilmun, alimun. Okey, alimun, alim. Jadilah orang yang alim. Baik, au muta'alliman, atau tak boleh jadi alim, jadilah muta'allim. Muta'allim. Baik, tak boleh muta'allim, jadilah mustami'an. Mustami'. Baik, tak boleh jadi mustami', jadilah yang keempat, muhibbun. Baik, jangan jadi yang kelima. Okey, sekarang kita cerita satu-satu. Baik. Jadilah kamu 4 ini, jangan jadi yang nombor 5. Sekejap lagi kita sebut yang nombor 5. Yang pertama, siapa boleh jadi orang yang alim, jadilah orang yang alim. Baik, nak jadi orang yang alim ni syarat dia ada 6. Okey, nak jadi orang yang alim ada 6 syarat kita mesti kena ikuti. Kalau tak, kita takkan dapat. Okey, nak jadi orang alim ni mesti kena ada syarat. Siapa yang letakkan syarat ni? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i letakkan syarat. Siapa yang nak dapatkan ilmu, dia mesti kena ada 6 syarat. Siapa tahu 6 syarat tu apa? Siapa tahu? Tahu? Tak tahu? Okey, ada 6 syarat untuk jadi alim. Lan tanalal ilm illa bi sittatin sa'utbika an tafsiliha bi bayanin zaka'in wa harfin wa bulghatin wa ijtihadin wa suhbatu ustaz wa tulu zamanin. Kata Imam Syafi'i, kalian takkan dapat ilmu, nak dapatkan ilmu ni, nak jadi alim ni, melainkan 6 benda. Okey, melainkan 6. Yang pertama, zakat.
Okey, jadi kita cerita. Apa dia zakat? Cerdik. Okey. Kemudian yang kedua, wa harsin. Okey, zakain wa harsin. Okey. Kemudian yang ketiga, wajtihadin. Wajtihadin. Okey, yang ketiga. Yang keempat, wabulghatin. Wabulghatin. Okey, baik. Yang kelima, wassohbatu ustaz. Okey, yang keenam, watulu zaman. Okey, watulu zaman. Okey, kita sebut satu-satu. Dia kata, akhi lan tanalal ilm illa bisittatin. Dia kata, saudaraku, kamu nak jadi alim tak boleh dapat, tidak, mesti kena dengan 6 benda. Yang pertama, zakat. Zakat ni cerdik. Cerdik. Baik, waharsin, keinginan. Ni ada keinginan, tak ada keinginan tak boleh buat apa. Sebab tu yang pertama cerdik. Samai ni semua cerdik belaka. Hak bengong dia tak main. Okey, baik. So orang yang nak menuntut ilmu, yang pertama sekali dia mesti dia orang cerdik. Kalau tak cerdik dia takkan belajar. Orang cerdik saja yang akan menuntut ilmu. Baik, sebab tu kami pernah buat satu resolusi. Kita di Malaysia ni ramai orang cerdik, tapi sayang orang cerdik banyak pergi ke bidang akademik ramai, tak ramai yang pergi ke bidang agama. Siapa yang pergi ke bidang agama ni kebiasaannya yang belajar tak cerdik sangat. Bila dia gagal masuk pergi ke tempat yang cerdik ni, akhirnya dia gagal ataupun belajar tak apa, bagi belajar agama je lah. Baguslah belajar agama, bukan tak bagus. Tapi bila hak cerdik-cerdik, hak hebat ni pergi belajar bidang yang lain, yang datang belajar agama ni orang yang suam-suam kuku sahaja. Bila dia belajar, dia pun dapat sekadar lulus. Sijil dia sekadar lulus. Jadi orang ni dia balik, dia akan jadi ustaz. Bila jadi ustaz, itu yang ustaz merapu macam-macam tu. Hak seorang jadi pelawak, seorang jadi tukang cerita, seorang jadi begitu, seorang jadi begini. Sebab dia memang asalnya tak minat pun untuk nak dapatkan ilmu. Dia hanya sekadar nak jadikan ilmu tadi sebagai laluan untuk dia dapatkan dunia dia. Maka inilah yang berlaku hari ini, yang menjadikan kadang-kala agamawan tu berperangai lebih dahsyat daripada orang yang bukan agamawan. Punca kerana ni, sebab tu nak belajar cari hak cerdik-cerdik, orang yang hebat-hebat. Baik. Kemudian waharsin. Contohnya siapa yang pergi belajar dekat AHLC, ada seorang ustaz Imam Muda Hafiz tu. Imam Muda Hafiz tu di antara pelajar terbaik Jordan. Dia di antara pelajar terbaik, dia sama dengan Dr. Ruzaimi, dua orang ni di antara pelajar yang terbaiklah di Jordan, sehingga kan kalau markah 100, mereka jarang dapat 90 ke 99, mesti dia akan dapat 100 setiap subjek. So semua straight A. Kemudian bahasa Arabnya bagus, akademiknya bagus. Dia ni waktu belajar ni, kita orang, saya dulu ni kita nakal. Dia lapis adik lah waktu tu, sebab dia ambil SPM ketika berusia 15 tahun sebab terlalu cerdik. Imam Muda Hafiz tu diizinkan untuk ambil SPM sebelum cukup umur. Jadi bapak dia tak belajar di sekolah macam kita, dia belajar mak dia, bapak dia sendiri yang ajar dia di rumah. Okey, sebab terlalu cerdik. Bapak dia seorang pensyarah mesti, mak dia suri rumah sahaja, hafal Al-Quran ketika berusia 10 tahun dah tamat 30 juzuk Al-Quran. Bila dia pergi ke Jordan umur 15 tahun, kami yang abang-abang umur 25 tahun, anggap dia tu macam budak kecil lah. Jadi selalulah kita duk gurau dengan dia. Tapi saya puji dia ni, dia amat menjaga mata. Bila tengok TV, kebetulan duduk serumah ni tengok TV, iklan kat TV, iklan Arab ni, iklan ubat gigi perempuan menari, iklan keropok perempuan menari, semua iklan perempuan. Perempuan yang dominasi iklan tu dan pakaian yang seksi. Jadi bagusnya ni, bila tengok cerita masuk part iklannya, dia akan toleh ke arah lain. Dia tak nak tengok gambar perempuan. Kami ni punya jahat. Waktu tu apa kami buat? Kami pegang kepala dia, kami pusing berputar kat depan TV tu. Punya dia teruk waktu tu. Dia pejam mata rapat, tak nak tengok. Sebab tu maknanya orang tu memang orang yang jaga sungguh-sungguh. Kerana dia nak dapatkan ilmu dia jaga benda tu. So point nak ceritakan, orang-orang yang macam tu, yang memang dia jaga dan dia menghargai ilmu yang dia dapat. Baik, so orang yang cerdik. Saya kalau saya baca kitab Arab, saya tak faham. Saya kena mengajar dia orang budak-budak baru. Jadi bila kita mengajar budak baru, saya nampaklah dia ni budak yang cerdik. Saya pun buat teka-teki. Hafiz, kalau kau pandai, kau baca yang ni, kau cerita. Kalau kau terror, dia pun baca.
Lepas tu sebenarnya saya tak tahu, tapi bila dia baca, dia ceritakan, kita pula tahu. Alhamdulillah. Kita tak cakap lah kat dia, waktu tu kita abang kan. Ingat saya mengajar dia orang macam Ustaz apa tu, Ustaz Afwan. Ustaz Afwan di universiti yang lain, tapi Ustaz Afwan juga di antara pelajar terbaik juga. Kesilapan dia orang ni bila dia orang masuk imam muda macam tu kan, so menjadikan dia naik, kemudian dia bila habis kontrak tu dia drop terus hilang daripada radar. Sebab tu sayanglah, sebab dia tak masuk melalui jalan yang sepatutnya. Akhirnya gitulah. Tapi ilmunya ilmu yang hebat, kerana orangnya adalah orang yang cerdik. Baik, yang kedua, waharsin, kena ada keinginan. Siapa pun kalau tak ada keinginan, datanglah malaikat maut mengajar kita pun dia tak datang. Sebab tak ada keinginan. So kena ada keinginan. Yang ketiga, wajtihadin. Apa dah ijtihadin ni? Kesungguhan. Baik, kena ada kesungguhan. Bukti, tanda kita kesungguhan, kita sungguh-sungguh. Ada kitab, ada apa namanya, pelbagailah mas tunjukkan yang kita memang nak dapatkan ilmu. Wa bulghatin. Okey, contoh kesungguhan saya tunjuk. Ada beberapa orang yang mesej saya, dia kata, Ustaz, minggu ni ada kelas kat AHLC. Saya kata saya tak ada, saya ke Penang minggu depan. Minggu ni saya muzakarah haji peringkat kebangsaan. Saya kata saya tak ada. Kami ingat nak datang, tak boleh datang tiap-tiap minggu, kami datang sebulan sekali. Dia orang ni bukan orang dekat, daripada Taman Tun Dr. Ismail, KL. Tapi dia datang ke Melaka, hanya ambil hotel, duduk di Melaka 3 hari untuk masuk 3 kelas. So kelas saya, kelas Ustaz Afwan, kelas saya dengan juga kelas Ustaz Hafiz. Hanya semata-mata kerana nak belajar, sanggup ambil hotel, datang daripada KL ke sini. So kita tengok tu, subhanallah, orang yang betul-betul kesungguhan. Pak Lang, kalau yang saya pernah cerita kat tuan-tuan, seorang OKU yang ikut saya di mana saja masjid saya pergi, dia akan ikut walaupun mengesot. Kita kata subhanallah, orang ni orang yang dia tunjukkan dia punya effort dia, kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Baik, yang ketiga, wabul ghatin. Bul ghatin ni macam mana saya nak terjemah? Wabul ghatin ni kena sampai. Maksudnya ilmu ni bukan tunggu, tapi kena, macam mana nak kata? Mencari ya, bolehlah mencari. Wabul ghatin, cari. Okey, cari. Kena cari ilmu ni, jangan duduk untuk kita terima saja ilmu tersebut. Sahabat-sahabat kita yang ikut online ni, kalau jauh tak apa, tapi kalau dekat dan tak ada kekangan yang lain, datang ke kelas. Itu lebih afdal daripada, mungkin ada setengah orang dia terpaksa sebab nak uruskan rumah, jaga cucu, mungkin tak apalah, dia boleh tengok online. Tapi bagi orang yang tak ada apa-apa, ada kelapangan, so rugilah kalau dia hanya sekadar menonton online, bahkan sedangkan dia boleh datang duduk berdepan. Sebab ilmu ni dicari. Dicari ni maknanya kita keluar untuk dapatkan ilmu, bukan tunggu ilmu itu datang. Imam Malik ketika diminta oleh khalifah pada waktu tu untuk datang ke istana untuk ajar khalifah dan anak khalifah, apa kata dia? Al-ilmu la ya'ti illa yata'atta bih. Ilmu itu tak datang melainkan engkau kena mendatangi ilmu. Nak ilmu, sila datang ke sini. Saya puji beberapa tokoh di Malaysia ini yang amat jaga bab disiplin ilmu. Yang pertama, Tok Pasir Gudang. Kalau siapa yang pernah menonton online dia, Tok Pasir Gudang ni dia tak terima jemputan ceramah. Siapa nak datang belajar, sila datang. Okay, sila datang kat tempat dia, ataupun ikutlah kuliah dia melalui online tu sahaja cukup. Kalau tak, jemputan ceramah dia tak terima. Yang kedua siapa dia? Iaitu Ustaz Syamsuri. Pernah dengar? Ustaz Syamsuri Ahmad kan? Sama juga, dia takkan terima sebarang jemputan ceramah. Dan jadual dia itu saja, tak tambah, tak kurang. Nak, sila datang. Tak nak, sudah. So, bila dia buat kuliah dia tu di utara ni, orang datang daripada Selangor semata-mata nak hadirkan kuliah dia di utara pada waktu tersebut. So, tu di antara orang, dia memang buat sungguh. Ilmu la ya'ti illa yata'atta bih. Ilmu tidak akan datang melainkan kita kena mendatangi ilmu. So, berapa? 4. Kemudian wasuhbatu ustaz. Wasuhbatu ustaz ni apa dia terjemahan dia? Bersahabat dengan ustaz. Maksudnya kena jadi friend list dalam Facebook ustaz ke? Bukan. Maksud bersahabat dengan ustaz ni bergaul dengan orang berilmu lah. Okey, bolehlah bersahabat dengan ustaz. Okey, bersahabat dengan ustaz. Dengan ilmuan lah.
Maksudnya sentiasa berdamping dengan para ilmuwan, dengan orang-orang alim, berdamping dengan orang yang alim. Wa qulu zaman, iaitu panjang masa dia. So dia bukan setahun, 2 tahun, sepanjang hayat kita. Maka nak dapatkan ilmu mesti kena tempoh masa yang amat lama. Buat 6 syarat ni baru dapat yang pertama. Susah tak? Susah. Bukan senang. So satu benda yang susah, tapi insya-Allah mudah-mudahan Allah pemudahkan. Baik, yang kedua, okey, kita dah selesai yang atas. Sekarang ni jadilah kamu orang yang alim. Nak jadi alim 6 syarat tu tadi. Kalau tak boleh jadi yang ni dah tak boleh. Tak boleh dah ni, pangkah dah, memang tak boleh lah ustaz. Berapa dah umur ni? Okey, baik. Tak apa. Tak ada masalah. Kita masih lagi boleh dapat kelebihan orang dengan ilmu ni. Jadilah orang yang kedua, muta'alim. Muta'alim ni orang yang menuntut orang yang menuntut ilmu. Baik, tak boleh jadi yang ni pun tak boleh juga. Kebetulan muta'alim ni pun tak boleh juga. Jadilah mustami', orang yang mendengar. Okey, orang yang mendengar. Sekarang apa beza ustaz orang yang menuntut ilmu dengan orang yang mendengar ilmu? Beza. Orang yang belajar dengan orang yang mendengar. Belajar, dia ada peralatan belajar. Bukunya, kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dia Allah berikan pada dia otak yang cerdik. Ketika dia hadir kuliah Imam Malik tu, apa dia buat? Dia duduk. Waktu tu usia dia 9 tahun. Kecil lagi. Duduk belakang sekali. Bila Imam Malik mengajar tu, dia ambil air, jari dia masuk dalam mulut dia, ambil air liur, dia tulis kat atas tapak tangan, main air liur. Imam Malik tengok, panggil, "Hai budak," dia kata, "Apa kau buat?" Dia kata, "Menulis." "Apa kau tulis tu?" dia kata. Dia kata, "Tulis yang kau mengajar tadi. Kau baca balik hadis yang aku baca." Dia baca satu-satu hadis yang disebutkan oleh Imam Malik. Imam Malik terkejut. Imam Malik kata, "Hadza walad," dia kata, "budak ni lahu sya'nun azim, dia akan jadi seorang tokoh yang hebat satu hari nanti." Tu kita tak macam Imam Syafi'i boleh main air liur. Okey, betul kat atas tapak tangan. So itu beza muta'alim. Mustami' ni pasang telinga dengar saja. Dia seumpama pasang pukat. Telinga dia ni macam pukat. Hak mana boleh tangkaplah. Hak tak boleh tangkap, terlepaslah dia. Okey, itu mustami'. Tapi masih lagi okey, tak boleh jadi alim, jadi orang yang belajar, tak boleh jadi orang belajar, jadi orang mendengar. Orang yang mendengar ni siapa? Mungkin sahabat kita yang online sambil-sambil buat kerja, buka, itu dia mendengar. At least still ada kebaikan lagi, ada kebaikan. Ataupun kalau tak boleh jadi mendengar pun tak boleh, belajar pun tak boleh, alim jauh sekali lah. Sibuknya isteri 4 orang, anak 40 orang, kilang ada 4. Okey, kemudian nak menguruskan kedai lah, kedai makan apa semua, tak sempat. Belajar tak sempat, dengar pun tak sempat. Kalau tak boleh 3 ni kau tak dapat, janganlah sampai nombor 4 pun kau tak dapat. Ambil lah nombor 4, muhibban. Muhibban ni apa? Orang yang kasih. Orang yang kasih dan orang yang memberikan. Kita katakan orang yang kasih pada ilmu ni, maksudnya sekurang-kurangnya dia infak, dia bantu, sama ada orang yang mengajar ilmu ataupun orang yang sedang menuntut ilmu, beri makan. Dia tak datang tak apa. Sahabat-sahabat kita yang tak boleh datang hari ni, minta maaf ustaz tak boleh datang. Habis apa yang datangnya? Okey, pisang 1 tandan. Okey, dipersilakan pisang standard. Okey, dia tak datang, duit dia sampai 4 juta dia bagi dekat rumah ngaji, kita naik jadi 4 tingkat lagi bangunan. Okey, contohnya. Dia tak boleh datang, tapi kurang-kurangnya ada doa dia kepada kita, tanda kasih dan sayang pada orang yang menuntut ilmu. 4 ni ada, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Wala takun khamisan, jangan jadi yang nombor 5. Apa dia yang nombor 5 ni? Nombor 5 ni dipanggil mukrihan. Mukrihan ni orang yang membenci. Orang yang membenci. Benci apa? Benci ilmu. Orang yang membenci ilmu seumpama dia membenci satu benda yang teramat baik, yang paling bernilai Allah berikan pada manusia, tiba-tiba dia benci, maka jangan jadi orang yang membenci. Jadilah 4, jangan jadi yang nombor 5. Yang nombor 5 itu adalah orang yang membenci. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Maka itulah perumpamaan yang kita sebutkan di dalam hadis ni. Ada siapa nak tanya soalan? Kalau ada. Ada? Ada. Ya. Oh, okey, baik. Kita bersahabat dengan orang yang alim ni, adakah kita bersahabat dengan dia ke ataupun camuka ke macam mana? Okey. Maksud bersahabat ni sentiasa berdamping. Maksud berdamping ni sentiasa hadir di dalam tempat majlis yang ada orang alim, kat situlah dia.
Dia suka dengar orang alim bercakap. Maksudnya sentiasa dengan orang yang alim. Tak kisahlah macam kita hari ni, mungkin kita ada koleksi ceramah-ceramah agama, kita dengar. Kita kat mana tempat ada majlis, ada orang alim datang, kita datang. Okey, kemudian ada majlis ilmu, kita pergi. Itu masuk bersahabat tu tadi. Ataupun kita mengenali mereka secara peribadi. Bila kita ada soalan apa-apa, kita boleh tanya dengan dia orang. Maksudnya ada hubungan. So kurang-kurangnya. Sebab apa? Di sana ada satu hadis yang Nabi SAW sebut. Hadis ini sehingga kata Anas bin Malik, tiadalah yang aku paling suka selepas daripada Islam aku ni, melainkan apa yang Nabi sebutkan ni. Apa dia? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan berada dengan orang yang mereka kasih. Maksudnya hari ni kalau kita kasihkan pada orang yang berilmu, kasihkan pada ilmu, di akhirat kita pasti akan berada dengan kelompok ini. Maksudnya kita tetap akan berada dengan mereka di hari akhirat. Kankah kita pernah baca hadis berkaitan bila sampai di hari akhirat kelak, ada manusia pada saat itu Allah tanya kepada mereka, ada benda apa lagi yang kami belum tunaikan kepada kalian, wahai hamba-hambaku? Jawab manusia ni, dia kata, wahai Tuhan, di dunia dahulu kami ada sahabat-sahabat yang kami kenal. Mereka hadir majlis kami. Mereka berada di dalam satu tempat kami. Ketika kami buat baik, mereka juga bersama dengan kami di dalam kebaikan. Tetapi kami tidak mendapati mereka bersama dengan kami pada hari ini. Akhirnya, dicari siapakah orangnya, dijumpai mereka, even kat dalam neraka pun diambil, dikeluarkan mereka dan dimasukkan ke dalam syurga. Asbab sohbah ataupun bersahabat tu tadi. Atas dasar kenal tadi. Sebab tu saya antara ni petua. Bila saya belajar dahulu, saya suka duduk depan. Akhirnya saya suka duduk depan. Kenapa saya suka duduk depan? Yang pertama, saya nak ustaz tu kenal saya. Pasal kita tak pandai. Okey, bila tak pandai, at least ustaz tu kenal, tu satu benda keseronokan lah yang kita rasa. Terutama saya lah jadi tukang padam papan hitam. Okey, saya lah bila dia nak lakonkan sesuatu benda, dia panggil Najib, sini sekejap. Okey, dia buatlah apa-apa. Semingat saya ambil satu subjek jenayah dalam Islam. Jadi saya duduk kat depan, subjek paling susah ni. Saya tahu, saya risau takut gagal. So apa saya buat, saya duduk depan sekali. Saya belajar dan bila time lakonan macam tu lah dia panggil, okey, mai sekejap. Dia kata contoh ni duster. Okey, duster ni aku lontar kena dekat kepala dia ni. Kelepuk dia baling kena dekat kepala saya, kena. Okey, kemudian kau buat mati. Saya pun buatlah mati. Okey, buatlah mati. Okey, sekarang ni korang tentukan hukum macam mana. Okey, kemudian seorang bangun pula cakap, okey, yang pertama sebab benda yang dia baling tadi tu bukan senjata, yang tu duster sahaja. So kita tak boleh klasifikasikan dengan kes membunuh. Okey, so macam itulah saya jadi watak je lah. Watak tambahan. Sampailah ketika exam, bila keluar result, tiba-tiba saya tengok saya dapat 80. Saya pergi jumpa dengan lecturer tu, saya kata minta maaf, saya kata saya rasa tak layak nak dapat 80 dan saya rasa saya sebelum ni macam, dia kata tak apa, rezeki Allah bagi. Kemudian saya tanya kenapa? Dia kata yalah sebab itulah antaranya. Sungguh, kemudian bila saya jadi lecturer, saya marking paper pelajar ni, setiap paper ni kita nampak nama. Bila nama tu saya ada dalam kepala saya, siapa orangnya. Bila bayang orang ni duduk kat depan, selalu datang hormat dekat kita, maka sekurang-kurangnya ada ihsan. Kalau gagal pun rasanya kita tak gagalkan dia lah. Maksudnya atas tu. Itu maksud. Sebab tu kena biar kita dikenali. Kurang-kurang mungkin tak tahu nama sekalipun, tapi tahulah cam lah mukanya. Kalau tak datang kita tahu mana pergi dia ni, lama tak nampak. Sebab kita kenal dia. So begitulah maksud sohbatul ustaz. Selain manfaat ilmu, kita dapat manfaat akhlaknya dan pelbagai yang lain. Ibnu Qayyim dia mengajar di masjid, datang pelajar 30,000 orang. Sampai keluar masjid, kat jalan-jalan penuh orang ni, hanya sekadar nak masuk kuliah dia. Zaman tu tak ada mikrofon. Dan jarak yang dapat didengari suara dia dalam radius 500 orang. 500 orang saja yang boleh dengar suara dia. Baki yang berada kat luar masjid tak mampu nak dengar. Dan ditanya pada orang yang datang, kenapa kamu datang? Dah tahu dah tak dengar. Kadang kalau tengok dia jauh sangat. Maka kata mereka, bukan kami datang bukan semata-mata kerana nak dapatkan ilmu. Ilmu mungkin kami tak dapat, tapi sekurang-kurangnya kami dapat menyaksikan orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu berada di dalam majlis ini. Dan kami berada dengan majlis orang-orang yang soleh. Dan kami mendapat keberkatan sebagaimana apa yang mereka dapatkan. Itu salah satu. Itulah cara maksudnya kita suhbatul ustaz tu tadi, bukan? Untuk kita bersahabat tadi. Baik. Ya. Dalam konteks menuntut ilmu ni, saya kata ilmu kena dicari. Jadi
Dalam kaedah kalau kita tempat kita ni ada pengajian ilmu. Tapi kita kan ke tempat luar. Jadi Baik. kriteria tu macam mana? Dia mungkin dalam bab ni saya kembali balik pada bab makanan yang kita suka dengan makanan yang kita tak berapa suka lah kot. Ikut minat masing-masing. Ada orang dia mungkin minat makanan ni, okay, jadi dia sanggup berjalan tempat yang jauh kerana semata-mata nak dapatkan makanan tu. Contoh ada orang dia mungkin Quran okey, dia perlukan yang lain, dia mungkin perlukan tafsir. Jadi bila dia tengok yang mengajar kat sini adalah Quran, yang mengajar di sana adalah tafsir, maka dia pergi kepada yang tafsir. Begitu juga dia perlukan fiqh, dan dia tak perlukan subjek yang lain, mungkin dia dah belajar, maka dia pergi. So bagi sini saya rasa dalam bab kelebihan lah, dia ambil yang mana yang dia rasa lebih bermanfaat bagi dia. So dalam bab ni lebih kepada kita tak mampu nak buat semua, jadi kita terpaksa buat kos lepas. Kalau siapa belajar ilmu ekonomi, keinginan manusia ni banyak, tapi yang dia mampu dapat tu tak semua benda dia boleh dapat, maka dia terpaksa buat kos lepas. Lepaskan yang A untuk dapatkan yang B, kerana yang B tadi tu lebih dia mampu dan lebih bermanfaat bagi dia. Terpaksa lepaskan lah, terpaksa, sebab kita tidak berkemampuan. Orang dulu-dulu dia pergi duduk di tempat yang Tok Guru tu mengajar, semua dia belajar di situ. Tak apa hari ni, sebab tak semua guru yang alim macam Tok Guru dulu. Ada orang ni dia hanya tahu bab ini, dia tak tahu bab yang lain. Jadi kita nak tak nak terpaksa bertukar-tukar lah. Itu kita tak nafikan itu kelemahan orang-orang yang ada pada zaman hari ini berbanding orang di zaman dahulu. Zaman dahulu siapa alim? Dia alim mesti semua benda. Orang hari ni dia alim yang tu, dia tak alim yang ni, dia tahu yang tu, dia tak tahu yang ni. Saya pun tak berani kalau orang suruh mengajar benda-benda yang tertentu. Contohnya, Ustaz mengajar tauhid, tauhid tak apalah bagi orang yang pakar di bidang tauhid. Nak mengajar fiqh mungkin sikit-sikit boleh. Nak mengajar hadis mungkin boleh sikit-sikit, tapi yang dalam-dalam kita pergi pada orang yang lebih alim. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah